Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung muka surat 66 buku digital. Encik Faris menghadiri kursus kemahiran di Bandar R. Beliau menaiki bas ke tempat kursus sejauh 50 km. Okey, sejauh 50 km. Okey, ini jarak dia 50 km dari rumah. Beliau bertolak pada pukul 7 dan tiba di tempat kursus itu pada pukul 7.30. Jadi berapa jam, berapa minit yang dia guna? Okey, ni jarak dia. Ni jarak. Ni jarak. Yang ni masa yang diambil. Pukul 7 hingga 7.30. Maksudnya berapa jam? Berapa minit? 30 minit. 30 minit kalau tukar kepada jam, 0.5 jam. Boleh? Okey, jadi soalan nombor 1, hitung kelajuan dalam kilometer per jam bas yang dinaikinya. Jadi murid-murid, kita nak jawab kelajuan, 1, kita kena ingat, kita kena tahu dia punya formula. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Yang kedua, kita mesti kenal pasti unit yang digunakan. Kita tengok kalau jarak berapa diguna? Kilometer kan dia nak dalam kilometer per jam. Jadi jarak tak ada masalah. Memang dah dalam kilometer. So kita masukkan sahaja 50 kilometer. Cuma masa ada masalah. Sebab pukul 7 hingga 7.30 ni tempoh dia adalah 30 minit. Jadi murid-murid tidak boleh guna 30 minit kat sini. Kalau 30 minit sini, kalau guna 30 minit dia dah jadi kilometer per minit. Tak ada kilometer per minit. Kalau kilometer mesti per jam. Jadi 30 minit kita tukar kepada jam. Kita tukar kepada jam. Jadi minit nak tukar kepada jam, dia akan jadi 0.5 jam. 0.5 jam. Okey, 50 bahagi dengan 0.5 jam. Sama dengan 100 km per jam. 100 km per jam. Okey, boleh. Okey, tengok nombor 2. Ramalkan apa yang akan berlaku jika kelajuan bas itu kurang daripada jawapan D1. Ni kelajuan dia 100 km per jam. Jadi dia cakap ramalkan apa yang akan jadi kalau kelajuan tu kurang daripada 100 km. Bila kurang daripada 100 km ni maksudnya apa? Kelajuan tu kurang daripada jawapan ni. Maksudnya bas tu makin laju ke makin perlahan? Kurang daripada kelajuan. Maksudnya lebih perlahan daripada yang atas ni. So ramalkan apa yang jadi? Okay, ramalkan apa yang jadi? Yang jadi ialah Encik Faris akan lewat tiba di tempat kursus. Okey, ataupun Encik Faris akan tiba lebih lambat daripada 7.30 pagi. Itu sahaja jawapan dia. Kalau dah kelajuan dia perlahan daripada yang ni, maksudnya dia akan sampai lebih lewat dah. Maksudnya lebih, sama ada awak tulis Encik Faris akan sampai lebih lewat di tempat kursus ataupun Encik Faris akan tiba lebih lambat daripada pukul 7.30 pagi. Okey, faham Tengok nombor 3. Semasa dalam perjalanan, Encik Faris terlihat papan tanda berikut di tepi jalan raya. Okey, dekat jalan raya tu kan kita selalu tengok kan, 110 km per jam. Okay, 110 km per jam ni maksud dia apa? Apa maksud dia? Maksud dia kelajuan kereta tidak boleh melebihi 110 km per jam. Kan dekat meter kereta tu ada nombor kan? Jadi bila bawa kereta, jangan melebihi daripada 110 km. Dia akan tunjuk meter dekat kereta kita. Maksudnya jangan lebih 110. Kalau lebih 110 nanti kena saman. Kena saman ataupun bahayalah keadaan jalan kat situ tak sesuai untuk laju. Okey. Mengapakah papan tanda seperti ini diletakkan di jalan dan lebuh raya? Untuk mengelakkan kemalangan. Kenapa papan tanda ni? Papan tanda yang menunjukkan syarat ataupun limit had kelajuan ada diletakkan di jalan atau lebuh raya. Kenapa? Dia nak bagi tahu kepada semua pemandu, okey, patuhilah
arahan tu. Arahan dekat papan tanda tu. Jangan laju. Kalau dekat tempat yang ditulis 50 km per jam sahaja, maksudnya kita kena perlahan. Kita kena bawa 50 km sahaja. Mungkin kawasan tu berbukit ke, selekoh ke. Nanti boleh menyebabkan kemalangan. Jadi tujuan dia adalah untuk mengelakkan kemalangan. Okey, nombor 4. Kelajuan bas yang dinaiki oleh Encik Faris semasa dalam perjalanan pulang dari tempat kursus. Tadi nak pergi, yang ni nak pulang. Okey, yang atas ni dia nak pergi kursus kan. Yang ni dia nak pulang ni. Pulang dari tempat kursus ke rumahnya ialah 75 km. Jika bas itu bertolak pada pukul 2.25 petang, pada pukul berapakah Encik Faris tiba di rumahnya? Bertolak pada pukul 2 hingga 25 petang. Jadi sekarang ni dia nak tahu pada pukul berapakah Encik Faris akan tiba. Dia nak tahu masa lah, pukul. Dia nak tahu pukul. Pukul ni ialah masa. Jadi kita pun mungkin kita rasa macam susah soalan ni kan. Soalan ni senang je. Caranya adalah langkah pertama kita kena tulis dulu formula. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Bila kita dah tulis formula, kita akan nampak. Sekarang ni kelajuan dia berapa? Kelajuan dia 75 km per jam. Okey, kita tulislah. 75 km per jam. Jarak dia berapa? Jarak dia 50 km. Cikgu tahu kat mana 50 km? Kan kat atas ni dia dah bagi tahu. Jarak ke tempat kursus tu 50 km. Jadi 50 km per masa. Cuma masa je kita tak tahu. Jadi bila kita dah tahu ni, bagaimana nak cari masa? Ialah sama dengan 50 km per jam. 50 km bahagi dengan 75 km per jam. Jadi awak kira lah 50 bahagi 75. Sama dengan 0.667 jam. Okey, 0.667 jam. Okey, cikgu. Saya tak pandailah nak tukar jam yang unit perpuluhan ni kepada minit. Macam mana nak tukar, cikgu? Okey, kalau dalam bentuk perpuluhan macam ni, awak kena darab dengan 60. Darab dengan 60. 0.667 darab dengan 60. Sama dengan 40 minit. Jadi, masa Encik Faris tiba di rumah, 2.25 petang. Jadi, tambahlah dulu 40 sama dengan 2.65. Ni dia bertolak. Dia bertolak pada 2.25. Jadi, dia sampai kat rumah bila? Pukul berapa? Kita tambahlah 40 minit. Jadi pukul 3.5 minit. Ni cara pengiraan dia. Tambah 40. Jadi 2 jam 65 minit. Tapi 65 minit ni mana ada minit sampai 65 kan. Jadi kita kena tukar lah. Nak tukar macam mana? Nak tukar kena tolak 60. Sebab 60 minit sama dengan 1 jam. Tolak 60. 1 jam tadi tukar letak kat sini. Jadi sini tambah 3. 3 jam 5 minit. Okey, ini jalan kira dia lah. Tapi kalau anda katalah kalau awak tak pandai nak kira yang ni, awak kira dengan jari pun boleh lah. 40 minit kan. Pukul 2.25, pukul 2.30, pukul 2.35. Awak kira lah sampai cukup 40 kan. Okey, itu sahaja untuk penerangan hari ni.